Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Seorang ahli parlimen dengan kebodohan yang teramat melampau. Sahabat-sahabat semua, sekarang ini hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia, oleh warga maya. Siapa lagi kalau ahli parlimen daripada Parti PAS, ahli parlimen Pasir Mas, yang kelihatannya terlalu gagal dalam ilmu matematik. Sangat-sangat memalukan. Jadi sahabat semua, kenapa ya individu ini digelar ya terlalu gagal dalam ilmu matematik dan sehingga menunjukkan kebodohan yang melampau. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Video ini sebenarnya berlaku di dalam Dewan Rakyat ketika beliau ya membuat satu perbahasan berkaitan dengan produk halal yang katanya Malaysia jauh ketinggalan ketimbang dengan negara Indonesia dan juga Thailand. Jadi benarkah perkara itu sahabat semua? Walaupun dengan penuh yakin ahli parlimen Pasir Mas ini berbahas ya mengatakan Malaysia ketinggalan, tapi benarkah ataupun beliau sendiri keliru dengan ucapannya, ataupun ya yang kita katakan bahwa beliau ini gagal, teramat gagal dalam ilmu matematik. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini dan anda nilailah sendiri sahabat semua, di manakah tahap kebodohan ahli parlimen Pasir Mas ini. Jadi tonton bersama video ini. Dan industri halal Malaysia ini ketinggalan berbanding Indonesia dan Thailand. Saya ambil contoh, Indonesia telah berjaya meningkatkan ekspor halal, produk halal mereka kepada 10 bilion US dollar pada tahun 2023. Ekspor halal Thailand mencatatkan 6 bilion US dollar. Sebaliknya ekspor produk halal Malaysia hanya mencapai sekitar 56 bilion, iaitu kira-kira 12 bilion US dollar, 56 bilion ringgit Malaysia. Dan industri halal Malaysia ini ketinggalan berbanding Indonesia dan Thailand. Saya ambil contoh, Indonesia telah berjaya meningkatkan ekspor halal, produk halal mereka kepada 10 bilion US dollar pada tahun 2023. Ekspor halal Thailand mencatatkan 6 bilion US dollar. Sebaliknya ekspor produk halal Malaysia hanya mencapai sekitar 56 bilion, iaitu kira-kira 12 bilion US dollar, 56 bilion ringgit Malaysia. Aduh, di mana kebodohan, di mana kebangangan, di mana apa lagi? Tak tahu lagi lah apa yang kita boleh katakan sahabat semua. Ya, bagaimana bangang, bagaimana bodohnya ya ahli parlimen daripada Parti PAS ini. Ya. Mana satu yang besar, mana satu yang kecil? Katanya Indonesia ekspor produk halalnya 10 bilion USD. Manakala Thailand 6 bilion USD. Dan katanya Malaysia jauh ketinggalan dibandingkan ya dengan Indonesia dan juga Thailand. Katanya ekspor produk halal Malaysia sebanyak 12 bilion USD. Jadi sahabat semua, anda boleh nampak dalam coretan di sebelah ini 10, 6 dan 12. Kalau kita lihat mana yang besar, adakah 6 bilion itu lebih besar daripada 12 bilion? Adakah 10 bilion USD itu lebih kecil ataupun lebih besar daripada 12 bilion USD? Seperti mana yang dinyatakan oleh ahli parlimen Pasir Mas ini. Kita pun agak bingung sahabat-sahabat semua. Ya, di manakah mereka ini belajar? Siapakah yang menyediakan ucapan perbahasan beliau ini? Memalukan seluruh negara. Bukan saja seluruh negara, tetapi pastinya kalau ia dilihat oleh rakyat Indonesia, ia pastinya akan memberikan tanggapan bahwa betapa bodohnya, betapa dangkalnya, betapa memalunya adanya ahli parlimen seperti Pasir Mas ini. Kalau orang Thailand pula melihat 6 bilion USD itu katanya lebih besar daripada 12 bilion USD ekspor produk halal Malaysia. Kalau orang Thailand lihat ini sahabat semua, orang Thailand pastinya akan bergolek-golek, ketawa, mungkin juga ada yang bunuh diri, tidak dapat menerima kenyataan betapa bodohnya, betapa dangkalnya, betapa ceteknya
ahli parlimen seperti daripada ahli parlimen daripada parti PAS ini. Satu yang sangat memalukan. Ya, ucapan berdegar-degar sahabat semua, tetapi isiannya teramat kosong, ya, teramat memalukan. Jadi sahabat semua, saya percaya anda dapat melihat mana satu yang besar. Adakah 12 bilion USD itu lebih besar ya dibandingkan dengan apa yang dinyatakan ya oleh ahli parlimen daripada daripada Pasir Mas ini, daripada parti PAS ini sahabat semua. Jadi ini agak mengejutkan kita, dan kenyataan itu juga memberikan tanggapan betapa gagalnya ilmu matematik ya para walaun-walaun ini ya ahli parlimen daripada parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Jadi kita beralih kepada daripada perkara yang memalukan, ahli parlimen yang memalukan ini. Dan akhirnya sahabat semua terjawab isu berkaitan kerajaan ya, kerajaan Madani, kerajaan hari ini mengalami kerugian sebanyak 4.5 juta sehari. Jadi segalanya terjawab ya apabila dan bagaimana kerajaan rugi 4.5 juta sehari disebabkan minyak diesel ini. Jadi kenapa minyak diesel ini menyebabkan kerugian sebanyak 4.5 juta sehari sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan media ini. Jadi di sebalik kegiatan penyelewengan diesel yang menyebabkan kerajaan kerugian sebanyak 4.5 juta sehari, sebuah stesen minyak didakwa berkomplot membiarkan kegiatan itu berlaku. Atas sebab syarikat stesen minyak terbabit dan dua pengarahnya didakwa di Mahkamah Session semalam. Mereka didakwa atas pertuduhan membenarkan penjualan barang berjadual minyak diesel sebanyak 6.562 liter ke dalam sebuah lori yang melebihi had yang dibenarkan tahun lalu. Stesen minyak hanya dibenarkan menjual diesel kepada kenderaan bernombor pendaftaran Malaysia tidak lebih daripada 250 liter dengan sekali transaksi sehari. Dan kedua-dua pengarah itu orang kena saman OKS bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kamil Nizam. Pengarahnya itu Lim Kok Ba 63 tahun dan Othman Muhammad Supian 59 tahun ya, dan juga berdasarkan pertuduhan syarikat berkenaan secara bersama dengan dua pengarahnya sebagai pemegang lesen Indonesia telah membenarkan penjualan diesel kepada kenderaan lori sebanyak 6.562 liter, sedangkan hadnya sehari hanyalah 250 liter. Jadi sehubungan itu syarikat tersebut telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 21/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 22/2 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi, jika sabit kesalahan, mana-mana pertuduhan perbadanan yang melakukan suatu kesalahan terhadap akta ini boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 2 juta dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda maksimum sebanyak 5 juta ringgit. Jadi manakala dua pengarah syarikat didakwa di bawah peraturan sama yang dibaca bersama Seksyen 24/4 Akta 1961 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 22/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang didenda maksimum sehingga 1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Itu dia sahabat semua. Jadi inilah yang menyebabkan kerugian karena kita tahu ya sebelum ini minyak diesel itu adalah bersubsidi ya, dan seharusnya ya hanya untuk rakyat Malaysia dan bukannya untuk diseleweng dan sebagainya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pihak berkuasa kerana berjaya menghidu dan menghidu perlakuan seperti ini yang dikatakan ya banyak merugikan ya pihak kerajaan khususnya. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, khususnya kebodohan melampau daripada ahli parlimen PAS ini, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.